dan dah subscribe, dah langgan, letakkan tanda loceng tang tang tang. Jadi setiap kali ada kuliah-kuliah kita ataupun apa-apa daripada channel kita, insya-Allah tuan-tuan akan dapat maklumannya. insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Tafsirul Munir ini. Surah At-Tin, surah At-Tin kita dah kupas sedikit ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Yang kita telah kupas, dan insya-Allah kita akan kupas daripada ayat yang keempat daripada muka surat 299, insya-Allah. Kemudian Allah SWT menegaskan dengan firman-Nya, mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebab kejadian. Ayat 4 surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebab kejadian. Allah SWT bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut. Yang pertama dengan buah tin, kedua dengan buah zaitun, ketiga dengan Al-Baladul Amin, ini negeri atau ini kota Makkatul Mukarramah. Itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah bila buat umrah, kadang-kadang tuan-tuan lihat di dinding-dinding bangunan ada tulis Al-Baladul Amin. Apa makna Al-Baladul Amin? Ialah Mekah ini, kota Makkatul, bumi Makkatul Mukarramah itu sendiri. Allah SWT bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut bahawa Dia yang telah menjadikan, yang menciptakan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, diberikan anggota badan yang lengkap dan sempurna, makan dengan tangannya, mempunyai keistimewaan dengan ilmu pemikiran, tutur bicara dan serta pengurusan kehidupan. Jadi kelebihan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun benda tak bernyawa ataupun disebut sebagai al-jamadat. Jadi benda makhluk Allah ni ada 4 bahagian. Satu, insan. Yang kedua, hayawan. Haiwan lah. Yang ketiga, nabat. Hayawanan, nabatan, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, jamadat. Jamadat, benda tak bernyawa. Batu, pasir, air, air laut, air macam-macam jenis air lah, kan, awan, benda yang tak bernyawa, selain daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi beza manusia dengan yang lainnya ni disebut oleh pengarang kitab ini, sebaik-baik kejadian ni anggota badan yang sempurna. Manusia dalam banyak-banyak makhluk, manusia dan haiwan, yang paling sempurna manusia lah. Kan, walaupun ilmu sains manusia ini dikategorikan sebagai haiwan mamalia, tapi ahli-ahli ilmu mantik, ilmu logik Islam menyatakan bahawa manusia ini adalah hayawanun natiq, haiwan yang natiq. Apa dia natiq? Yang ada pemikiran, dia ada akal, kan, dia ada akal. Baik, makan dengan tangannya, mempunyai keistimewaan dengan ilmu pemikiran, tutur bicara. Maknanya pemikiran tu ada, tutur bicara tu ada, boleh difahami. Haiwan boleh faham bahasa manusia, tapi manusia tidak boleh faham bahasa haiwan. Kucing dia faham kita cakap, kan, suruh duduk. Kalau kita latih lah, suruh duduk lah, suruh berdiri lah, suruh makan dia, dia panggil datang dia. Tapi adakah kita faham bahasa kucing? Yang apa tak tahu, cakap apa tak tahu. Tetapi dengan gerak badannya kita faham dia lapar ke, dia nak makan ke, dan sebagainya lah. Serta pengurusan kehidupan. Kan, dengan akal yang manusia diberikan manusia ni, maka manusia akan ada kemahiran-kemahiran mengurus kehidupan, membina membina pengurusan diri, kan, boleh berpakaian, nakkan pakaian, nakkan rumah, tu nafsu lah tu, kehendak, nakkan tempat tinggal, nakkan ini, nakkan itu. Kalau haiwan dia tak ada semua tu, dia dah makan, dah minum, buang air besar, buang air kecil, kahwin, dah tu. Itu saja. Sebab itu kalau kita lihat haiwan ni daripada
Dulu-dulu sampai kali ini itulah habitat kehidupannya. Tidak akan berubah. Manusia berkembang. Manusia pada hari ini kehidupannya tak sama macam manusia 50, 60 ataupun 100 tahun yang lalu. Berbeza. Tak cerita tengok gambar kan. Hari ini macam mana kita, 50 tahun dulu macam mana kita, ataupun 30 tahun dulu bagaimana kita. 30 tahun dulu tidak ada handphone, telefon tangan tak ada, telefon bimbit tak ada, kan, internet tak ada. 30 tahun dulu ambil gambar, kamera mesti pakai filem, kan. Sekarang kamera tak payah pakai filem, kan, tak perlukan filem untuk digunakan untuk penggambaran, untuk menangkap gambar, tak perlu, kerana teknologi itu sudah berkembang. Itulah beza manusia dengan haiwan. Semuanya itu memungkinkan manusia itu menjadi khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Begitulah pandangan sebagian besar ulama tafsir. Maka Allah SWT mencipta manusia sebagai khalifah bukannya manusia dicampakkan ke atas muka bumi itu satu begitu saja. Tentulah manusia itu ada kelebihan-kelebihan yang membolehkan manusia ini boleh jadi khalifah di atas muka bumi. Dan kelebihan itu kita sebut tadi, kan? Wallahu a'lam. Kenapa? Kerana manusia ini, Allah SWT menyebut dalam sebuah ayat dalam di akhir surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yakni menjadi khalifah muka bumi ini kepada langit, pada bumi, kepada gunung ganang, pada haiwan yang ada. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan mengambil amanah itu dan memberi alasan-alasan. Wa hamalal insan, sedangkan manusia mahu mengambil amanah itu, mahu menanggung amanah itu, mahu memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala menegaskan manusia ni adalah zalim, jahil pula, bodoh pula, dah tahu tak sanggup, mahu jadi pak sanggup. Begitulah. Tapi manusia itu sanggup memikul amanah itu kerana manusia itu ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak ada pada haiwan-haiwan dan pada makhluk Allah yang lain. Imam Al-Qurtubi pula telah meriwayatkan satu kes yang menguatkan lagi tentang kecantikan kejadian manusia. Seorang lelaki, Isa bin Musa, sangat sayang dan cinta kepada isterinya. Pada satu hari, beliau telah berkata kepada isterinya, aku ceraikan kamu dengan talak 3 jika kamu tidak menjadi lebih cantik daripada bulan. Isterinya terperanjat dan menjauhi diri dari suaminya. Maka isterinya berkata, kamu telah menceraikan aku. Pada malamnya, lelaki tersebut tidur dalam keadaan yang tidak selesa. Keesokan harinya, beliau pergi berjumpa Khalifah Al-Mansur, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Lelaki tersebut menyatakan kerusingannya yang amat sangat kepada baginda. Khalifah Al-Mansur pula memanggil para alim ulama dan meminta pandangan mereka. Apabila ditanya pandangan mereka, lalu mereka menjawab isteri lelaki tersebut telah bercerai dan jatuh talak. Dalam masa yang sama, di kalangan mereka ada seorang alim, yakni sahabat Abu Hanifah, yang tidak menjawab. Bahkan beliau mendiam membisu sahaja. Khalifah Al-Mansur bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak bercakap? Jawab orang alim tersebut, Allah SWT alim ni dia baca surah At-Tin tu, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wahai Amirul Mukminin, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman ini. Jadi tadi saya tersilap, saya sebut dan tiga benda ketiga itu ialah Allah SWT bersumpah dengan waktu di sini, dengan bumi Sinai dan kota Al-Makkatul Mukarramah, Al-Baladul Amin. Tu maafkan saya terlupa tadi. Baik. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maka Khalifah Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa, urusannya adalah sebagaimana kata beliau ini, kembalilah kepada isterimu. Dan Khalifah Al-Mansur pula mengutus pesan kepada isteri tersebut dengan pesanan, hendaklah kamu mentaati suamimu, jangan derhaka kepadanya, beliau tidak akan menceraikanmu. Begitulah apa yang disampaikan oleh Khalifah Al-Mansur kepada lelaki yang bernama Isa bin Musa ni dan kepada isteri dia. Yang sebenarnya
tidak berlaku penceraian itu, ya.